Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Azura binti Mamat daripada Politeknik Kuching Sarawak. Tajuk yang akan saya bentangkan di dalam slide ini adalah fokus penilaian alternatif ataupun PALP Sains Kejuruteraan. Sebanyak 90% institusi pengajian tinggi IPT bersedia untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian sewaktu pasca COVID-19 mengikut kata Omar Zain 2021. Semua institusi di mana keadaan bencana pandemik COVID-19 memberi kesan secara menyeluruh kepada negara. Sebagai contoh, peperiksaan akhir ataupun penilaian akhir berpusat tidak dapat dielakkan. Seperti sebelum COVID, kita akan melalui peperiksaan secara face to face. Tetapi disebabkan bencana COVID, terpaksa membuat secara online untuk mengelakkan daripada dijangkiti COVID. Penilaian alternatif dibangunkan bertujuan untuk menyelaras peperiksaan akhir atau peperiksaan akhir dengan kaedah penilaian alternatif PALP sekiranya peperiksaan akhir secara berpusat tidak dapat dilaksanakan atas sebab bencana yang tidak dapat dielakkan. Jadi untuk peperiksaan akhir ditukar kepada penilaian PALP. PALP adalah kaedah penilaian pencapaian pembelajaran pelajar yang lebih bersifat autentik, kualitatif, bersifat terbuka, dinamik serta fleksibel yang dilaksanakan secara bersistematik berbanding dengan penilaian akhir semester ataupun peperiksaan akhir sebelum pandemik COVID. Bahagian peperiksaan dan penilaian Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi telah memaklumkan pengurusan dan pelaksanaan peperiksaan akhir atau penilaian akhir dengan kaedah penilaian alternatif bagi Politeknik dan Kolej Komuniti untuk sesi 1 2021 dan 2022. Kerana PNP pada ketika ini dijalankan secara online. Bengkel fokus PALP telah dibuat bagi mengatasi pelajar yang lemah bagi kursus sains kejuruteraan di Politeknik Kuching Sarawak PKS. Tujuan bengkel ini diadakan adalah bagi membantu pelajar membuat persediaan terakhir sebelum menjawab soalan. Refleksi pengajaran dan pembelajaran di mana bermula pertengahan semester Jun 2020, kaedah pengajaran dan pembelajaran kaedah penilaian telah berubah sepenuhnya disebabkan oleh pandemik COVID di mana ia dilakukan secara atas talian. Hasil daripada pembelajaran dalam talian ini, ramai pelajar seolah-olah memahami apa yang diajar oleh pensyarah. Namun, setelah pelajar dinilai melalui soalan test, didapati ada sebilangan pelajar yang mendapat markah yang rendah seolah-olah tidak belajar di dalam kelas. Oleh yang demikian, bengkel fokus PALP telah dibuat untuk mengatasi pelajar yang bermasalah dan mengatur strategi untuk meningkatkan kefahaman pelajar bagi persediaan PALP sesi 1 2021/2022 untuk pelajar PKS. Kajian ini difokuskan
disebabkan oleh keputusan test pelajar sains kejuruteraan menunjukkan pelajar kurang memberi perhatian ketika kelas dalam talian berlangsung, di mana fokus kajian yang dijalankan kini adalah bertujuan untuk pelajar lebih memahami setiap topik dalam kursus sains kejuruteraan. Pelajar mungkin lebih memahami dengan pensyarah-pensyarah yang berlainan berbanding pensyarah kelas masing-masing, ataupun mungkin bila pensyarah lain mengajar dia lebih fokus. Objektif kajian ini adalah untuk membantu pelajar yang membuat persediaan terakhir sebelum menjawab. Untuk kumpulan sasaran, didapati 72 orang pelajar yang telah dikenal pasti daripada 21 seksyen ataupun program untuk sesi 1 2021/2022 yang mengambil kursus sains. Kumpulan pelajar ini dipilih kerana mereka mendapat markah yang rendah dalam penilaian test kursus sains kejuruteraan. Sebab itulah pelajar ini dipilih untuk kajian ini. Metodologi kajian, di mana kaedah kajian ini dibuat adalah pelajar dipilih berdasarkan markah yang gagal test untuk setiap kursus akan dikumpul melalui pengajar-pengajar atau pensyarah yang mengajar subjek kursus sains kejuruteraan di PKS. Kemudian pelajar ini dibahagikan kepada beberapa kumpulan, di mana kumpulan ini akan dibantu ataupun akan dipantau oleh fasilitator, di mana fasilitator akan membantu ahli kumpulan menguasai topik-topik yang terlibat dalam PALP sesi 1 2021/2020/2021. Di mana platform yang digunakan adalah Google Meet. Sebelum bengkel ini dilaksanakan, pelajar akan diberikan soalan pretest, di mana soalan ini akan diberikan menggunakan aplikasi Quizizz oleh penyelaras program, di mana soalan-soalan adalah seperti yang terdapat di dalam slide ini. Terdapat 15 soalan. Setiap soalan ini adalah berkaitan ataupun asas kepada kursus sains kejuruteraan. Kat sini kita boleh lihatlah ada 15 soalan. Kemudian setelah bengkel ini selesai, di mana setelah menjalani proses pengajaran dan pembelajaran dengan fasilitator, di akhir bengkel ini pelajar diberi kembali soalan tadi, iaitu soalan post test, di mana apabila dilihat daripada graf ni, setiap soalan pelajar meningkat. Dia punya makin meningkat jumlah pelajar yang jawab dengan berkesan. Setiap soalan meningkat, tiada yang makin menurun. So kita dapati dia punya soalan ni ataupun bengkel ini berjaya dilakukan sebab dia meningkatkan pemahaman pelajar untuk menjawab soalan final ataupun penilaian alternatif. Setelah dianalisis daripada aplikasi Quizizz, didapati untuk soalan pretest, keseluruhan soalan di mana 56% sahaja ketepatan kelas. Ketepatan kelas maksudnya pelajar yang menjawab dapat 56% sahaja ketepatan.
apabila soalan post-test diberikan, didapati ketepatan kelas meningkat sebanyak 75%. Daripada kajian ini, dapat disimpulkan bahawa bengkel fokus park ini dapat meningkatkan tahap persediaan pelajar dalam menghadapi PARK Sains Kejuruteraan bagi sesi 1 2021/2022. Okey, yang kedua, hasil kajian daripada Arwan Shah 2021 daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia amat bersetuju bahawa pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka masih dianggap baik berbanding secara dalam talian, di mana pembelajaran secara bersemuka lebih mudah memahami topik-topik yang diajarkan, mudah melakukan interaksi antara dua hala. Pengajaran dan pembelajaran dalam talian masih sukar untuk dipantau perkembangannya apatah lagi dilakukan sepenuhnya dalam talian. Okey, kadang-kadang apabila kita mengajar dalam talian ni, kita panggil, kadang-kadang dia tak menyahut. So, sebenarnya kalau pelajar ni dia buka on sahaja, tetapi dia tidak berada di depan komputer pun. Okey. Itu sahaja pembentangan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.